berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Kali ini Cikgu akan masuk sejarah tingkatan 2. Tajuknya bab 1.2 kewujudan kerajaan di alam Melayu. Mari kita tengok. Jadi untuk yang pertama ini kita akan tengok pengenalan. Jadi kalau kita tengok kerajaan alam Melayu ini, dia sebenarnya bermula daripada pertempatan kecil, kemudian dia berkembang menjadi sebuah pelabuhan. Dari pelabuhan dia menjadi sebuah kerajaan. Seperti apa yang ada di kerajaan alam Melayu. Jadi untuk kali ini kita akan tengok di manakah lokasinya, masanya, dan pusat kerajaannya. Baik, kita bergerak ke seterusnya. Jadi yang ini merupakan garis masa kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur. Dimulai oleh Funan, diikuti oleh Champa. Yang ketiga kita akan tengok Sriwijaya. Yang keempat kita akan tengok Angkor. Yang kelima kita akan tengok Majapahit. Yang keenam Kedatua, dan yang terakhir adalah Ganggang Nagara. Jadi kalau kita tengok ada dua buah kerajaan yang terletak di dalam negara kita. Jadi kerajaan alam Melayu yang terletak di negara kita pada ketika itu adalah Kedatua dan juga Ganggang Nagara. Tapi bagaimana pelajar-pelajar nak mengingat nama-nama kerajaan ini? Baik, pelajar boleh menggunakan kaedah mengingat, iaitu antaranya kaedah akronim. Kaedah ini adalah dengan menggunakan huruf pertama di setiap nama kerajaan alam Melayu ini, iaitu dengan menggunakan huruf dan yang terakhir huruf ni. Pelajar tahu kan, sejarah adalah wajib lulus untuk PT3 dan juga untuk SPM. Jadi dengan menggunakan pengetahuan ini, pelajar boleh mereka akronim dengan menggunakan nama-nama kerajaan alam Melayu ini. Baik, ini cerita cikgu. Fun, cool, sejarah a multiple knowledge guide. Maksudnya di sini sejarah adalah panduan dan menjadi iktibar kepada hidup kita. Sejarah itu sebuah kehidupan. Baik, ini cerita cikgu, akronim cikgu. Sekiranya pelajar ada akronim sendiri, boleh mereka sendiri bagi tujuan memudahkan pelajar mengingat. Adik, mari kita tengok. Ini merupakan peta kerajaan alam Melayu. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok kerajaan Funan. Di kerajaan Funan, ini kerajaan Funan lokasinya. Jadi kalau kita tengok, dia terletak di lembah Sungai Mekong. Pada abad pertama Funan sudah wujud. Kemudian pusat pemerintahannya adalah di Wiharpura. Yang kedua kita akan tengok kerajaan Champa. Kerajaan Champa kalau kita tengok, ini kerajaan Champa, kedudukan lokasinya. Jadi untuk Champa dia terletak di selatan dan tengah Vietnam. Telah wujud pada abad kedua dan pusat pemerintahannya adalah di Indrapura. Yang ketiga kita akan tengok kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan kedudukan kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau kita tengok kerajaan Sriwijaya ini, dia terletak di lembah Sungai Musi di Pulau Sumatera dan telah berkembang pada abad ke-7 di pusat Palembang.
Palembang merupakan pusat pemerintahannya. Seterusnya kita tengok kerajaan keempat, iaitu kerajaan Angkor. Untuk kerajaan Angkor, ini kedudukan kerajaan Angkor. Jadi kalau kita tengok Angkor ni, dia terletak di lembah Sungai Mekong, sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Jadi kalau kita tengok Angkor telah wujud pada abad ke-9. Sementara pusat pemerintahannya adalah di Harihara Layar. Baik, kita tengok kerajaan alam Melayu yang seterusnya, iaitu kerajaan Majapahit. Untuk kerajaan Majapahit, ini adalah kedudukannya di Pulau Jawa. Jadi lokasinya lembah Sungai Beratas, Jawa Timur. Jadi kalau kita tengok pada abad ke-13, Majapahit telah wujud. Pusatnya kota Trowulan. Jadi baik, kita tengok kerajaan yang ke-6, iaitu kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua adalah kerajaan yang terletak di negara kita. Ini kedudukannya, lokasinya. Jadi kerajaan Kedah Tua ni terletak di Sungai Mas dan Sungai Bujang. Di mana dia telah wujud pada abad ke-5. Di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang ini merupakan pusat pemerintahan untuk kerajaan Kedah Tua. Kerajaan terakhir adalah kerajaan Ganggang Nagara. Jadi ini kedudukan kerajaan Ganggang Nagara, juga merupakan sebuah kerajaan alam Melayu yang terletak di negara kita. Jadi kalau kita tengok, dia terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu yang telah wujud pada abad ke-6 di Pangkalan. Jadi Pangkalan ini merupakan pusat pemerintahan untuk kerajaan Ganggang Nagara. Baik, sebagai rumusannya, jadi kerajaan alam Melayu ini telah wujud sezaman dengan tamadun-tamadun lain. Maksudnya di sini tamadun-tamadun awal dunia. Kemudian pada masa yang sama, kerajaan alam Melayu ini telah membina kegemilangannya dan akhirnya menjadi warisan yang agung kepada masa kini. Maksudnya di sini kerajaan alam Melayu ini setanding dengan kerajaan-kerajaan yang ada di tamadun-tamadun dunia. Baik, cikgu rasa setakat itu sejak perkongsian kita pada video kali ini. Jadi cikgu ada letak latihan untuk pelajar membuat latihan. Dan pada masa yang sama, saya juga ada letak link untuk membantu guru-guru membuat ataupun menyediakan latihan untuk diberikan kepada para pelajar. Jadi semoga video ini memberi manfaat pada anda. Jangan lupa untuk like dan share kepada kawan-kawan. Semoga dengan perkongsian tersebut dapat memperolehi kebaikan daripada perkongsian tersebut. Sekiranya ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan anda di ruangan komen. Saya akan cuba untuk membalasnya dalam tempoh terdekat. Semoga dapat membantu anda. Jadi itu saja untuk kali ini. Bye.